Salam sejahtera dan salam satu Malaysia Madani. Berita penuh dipetik dari Malaysia kini. Ulasan undian etnik PRU 15 Seri 5 peralihan pilihan raya di Sarawak. Wujud satu kepercayaan bahawa politik di Sarawak adalah lesu dan tidak berubah. Ia didasari pandangan silap bahawa orang Sarawak tidak berperanan aktif terhadap masa depan politik mereka sendiri dalam pilihan raya, mudah dimanipulasi wang ringgit, serta tidak sanggup mengubah kesetiaan politik atau tidak berani membuat keputusan terbaik demi masa depan sendiri. Masih ada salah faham terhadap kerancakan serta dinamika politik di Borneo dan sikap warna Sarawak yang yakin dalam diam. Bahagian 5 siri undian etnik ini memfokuskan kepada Sarawak dan kacamata PRU 15. Ia adalah tambahan kepada analisis terdahulu saya berkenaan pengundian Sarawak yang menganalisis keputusan pusat mengundi semasa PRU 14, PRU 15 dan PRN Sarawak 2021. Pemerhatian lebih dalam terhadap tingkah laku pengundian menunjukkan warga Sarawak terlibat dengan aktif dalam politik, manakala corak sokongan etnik sedang berubah. Mengenai corak pengundian yang dikesan berlaku di Semenanjung Malaysia pula, di Sarawak, beberapa komuniti etnik menukar sokongan mereka pada PRU 15, bahkan berbeza dengan kepercayaan yang disebut di awal tadi. Sarawak sememangnya wilayah yang sedang mengalami peralihan politik. Sedikit peringatan tentang peranan dimainkan Sarawak dan Sabah di peringkat nasional. Memandangkan persaingan sengit serta polarisasi yang berlaku dalam politik nasional, sokongan Borneo adalah amat penting untuk berkuasa di peringkat kebangsaan. Pertamanya, hal ini terlihat pada angka dari 148 kursi dalam Kerajaan Perpaduan Anwar. 20% atau 30% kursi adalah dari Sarawak, majoritinya dari gabungan parti GPS, 5 lagi dari DAP Sarawak, 1 PKR dari Parti Bangsa Malaysia PBM. Tanpa kursi dari Sabah dan Sarawak ini, Pakatan Harapan tidak akan mempunyai kelebihan untuk meletakkan diri dalam kedudukan untuk memegang kuasa. Dari 82 kursi dimiliki PH dan sekutunya dalam PRU 15, 6 kursi atau 7% datang dari Sarawak. Borneo memainkan peranan penting dalam menetapkan haluan negara ini sejak 2011. Boleh dikatakan Sarawak telah lama mengantar mesej politik penting sebagai tanda awal perubahan, memberi tekanan ke arah perubahan serta menzahirkan kekecewaan terhadap prestasi. Dan baru-baru ini menggesa ke arah kestabilan dan mengurangkan polarisasi etnik dan ekstremisme agama. Nasionalisme regional dengan tuntutan untuk mendapatkan otonomi lebih besar telah menjadi naratif politik utama dalam PRN 2021. Dengan gesaan parti-parti pembangkang ke arah otonomi lebih luas berjaya meraih sokongan 22% undi populer Sarawak. Keputusan itu berbeza dalam PRU memandangkan parti-parti tempatan adalah kurang relevan. GPS menang selesa apabila gabungan yang dikepalai Premier Abang Johari Oping itu berjaya merangkul 23 daripada 31 kursi, namun apa yang tidak cukup diiktiraf adalah peningkatan yang dinikmati parti lain. Pembangkang DAP Sarawak dan pemimpin kuat dari kelompok lebih muda Larry Ang Wei Shen dari PBM dan Ali Bijo dari Perikatan Nasional, kedua-duanya mengekalkan bahkan menikmati peningkatan sokongan. Tidak ramai menyadari, menghargai bahawa 43% rakyat Sarawak menyokong pilihan yang bukan dari GPS. Satu petanda bahawa meskipun GPS masih mendominasi, sokongannya tidaklah sekuat seperti mana yang tergambar pada bilangan kursi semata-mata.
Naratif PRU 15 di Sarawak adalah berbeza-beza. Tidak seperti PRN Desember 2021 yang menggesa untuk otonomi. Persaingan di PRU 15 adalah tentang siapa yang terbaik. Pengundi rasakan dapat mewakili mereka di Persada Nasional dan pimpinan gabungan manakala yang akan dapat berkhidmat dengan baik buat komuniti. Corak pengundian menunjukkan tidak sedikit pengundi memilih untuk tidak menumpukan undi hanya satu gabungan semata-mata, yaitu GPS. Sebaliknya memilih wakil pelbagai parti. Pada masa yang sama, terutamanya memandang fokus kempen Abang Johari pada PRU 2022 adalah seputar kepimpinannya. Tahap sokongan terhadap kepimpinannya didapati menurun dari kempen serta pengendalian COVID-19 yang baik pada 2021. Keputusan di Sarawak menunjukkan walaupun kepimpinan GPS kuat, terdapat curang dalam sokongan dalam kalangan beberapa komuniti. Analisis saya terhadap Sarawak memfokuskan komuniti utama Cina, Melayu Sarawak, berbeza dari Semenanjung atau di setengah Melayu di Semenanjung yang sudah bermataustin tinggal di Sarawak, Malanau, Bidayu, Iban, dan komuniti Bumiputra yang lain. Termasuk lebih 30 komuniti berbeza dari orang Ulu dan Lun Bawang, Kekayan, dan Kelabit. Kumpulan-kumpulan lebih kecil ini tinggal kawasan-kawasan khusus, jadi sampelnya adalah terlalu kecil untuk melihat corak pengundian seluruh Sarawak. Juga, relevan dalam kita memahami corak undian etnik adalah Sarawak mempunyai majoriti penganut Kristian dan hanya lebih sepertiga, 34% populasi Islam. Konfigurasi agama Sarawak adalah penting dalam memahami keputusan PRU 15 yang memandangkan retorik anti-Kristian yang kencang oleh kempen PN. Perikatan Nasional memberi kesan kepada sebagian pengundi yang memilih gabungan yang dilihat melindungi toleransi beragama sejak sekian lama. PN masih memenangi sebuah kursi di Sarawak, namun ia bersandar kekuatan calon Ali Biju dan bukan gabungan atau message yang coba disampaikannya. Berdasarkan kadar keluar mengundi, dapatan menunjukkan peningkatan ketara di kalangan pengundi Cina Sarawak pada anggaran 14%, tahap keluar mengundi orang Melayu, Melanau, dan Bidayu kekal sama seperti PRN Sarawak 2021, yaitu lebih rendah dari PRU 14. Bagi Iban dan Bumiputra lain, peratusan dianggar menurun masing-masing dari 69% ke 61%. Dan dari 58% ke 49%. Ini bukan penurunan yang signifikan. Pada angka 62%, Sarawak memiliki kadar keluar mengundi paling rendah di negara ini dalam PRU 15. Ia adalah kesan pengundi yang tidak dapat pulang ke kampung untuk mengundi. Kajian saya mendapati komuniti yang lazimnya tinggal di kawasan lebih terpencil mempunyai kadar keluar mengundi paling rendah berbanding semua rakyat Sarawak yang lain. Ini sekali lagi menunjukkan keperluan mendesak agar Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk memperkenalkan undi pos dan jarak jauh. Kegagalan berbuat demikian menafikan hak mengundi buat rakyat Sarawak, lebih-lebih lagi komuniti yang lebih miskin di negeri ini. Tidak seperti negeri-negeri lain, rakyat Sarawak mengekal tempat mengundi di Sarawak apabila mereka berpindah keluar. Ini ada kaitan dengan hak tanah komunal dan sangat berkait rapat dengan pengekalan identiti budaya mereka. Amalan SPR kini terhadap proses pengundian mendiskriminasikan secara tidak adil. Corak kadar keluar mengundi turut menunjukkan isu-isu kempen PRU 15 tidak diterima baik oleh kaum Iban dan komuniti lain berbanding kumpulan-kumpulan lain yang kadar keluar mengundinya meningkat. Kadar keluar mengundi kaum Cina meningkat paling tinggi pada PRU 15.